Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalina Nudin. Sekarang saya berada di tepi pantai. Tadi saya on the way. Saya baru balik daripada hantar buku dekat pejabat pos. So alang-alang dah duduk tepi pantai, lalu tepi pantai, lepas tu rasa nak buat live kat sini. Rasa aura dia lain sikit lah sebab tepi pantai. Saya just nak sedikit feedback sama ada boleh dengar ke, jelas tak suara saya. Saya di video kali ini saya nak cerita tentang pics posting lah. Sebab kalau boleh saya nak go through semua posting, apa yang saya ingat lah, sambil nak recall kembali apa yang pernah belajar dan kerja di pics posting. Saya pics posting tu berada masa posting keempat. Wan Syahbiz, boleh dengar tak suara saya jelas atau tidak? Apa boleh ajak kawan-kawan sekali dalam grup kita tu supaya tengok. Saya nak ambil sedikit masa sahajalah. Ini pun tengah hari. Nak cerita sikit tentang pics. Basically pics, di hospital saya kita ada beberapa ward lah. General ward yang ada semua penyakit-penyakit yang biasa kita tengok. Lepas tu hematological ward, yang tu yang patient ada leukemia, penyakit CA lah biasanya. Banyak leukemia lah. Satu lagi general ward. Satu lagi adalah ward Nilam. Nilam tu NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Kalau patient nak discharge, dah nak discharge, just nak tunggu dia punya bilirubin jadi rendah. Biasa satu ward untuk NNJ lah, Neonatal Jaundice. Basically ni lah 4 ward yang kita akan rotate dalam masa 4 bulan. Biasanya kalau kat NICU tu dia tak berani lah ambil yang junior untuk awal-awal berada dekat NICU. Biasa dia letak kat general ward biar jadi biasa, macam familiarize dengan pics punya sistem. Baru dia berani bawa macam senior-senior sikit. Kalau saya 6 minggu berada dekat general ward, baru dibawa turun ke Nilam, NICU. NICU tu biasa dia akan dekat dengan labor room lah. Patient baru lepas lahir flat ataupun ABGAS score tak okey, dia akan supaya cepat pics tu sampai ke labor room. So apa yang saya akan jadikan buku saya ni sebagai guideline lah untuk saya tengok nak cerita pasal apa. So siapa-siapa yang belum download boleh masuk grup Telegram. Saya bagi percuma ebook Amalina's Notes. Yang tu ada 6 posting lah. So mula-mula yang sangat penting adalah cara kita clerk lah patient. Most of the time dalam ward general ward tu memang separuh patient adalah, hampir 1/3 patient adalah respi case lah. Respi, lepas tu 1/3 lagi AGE, 1/3 lagi lain-lain. Contoh yang common kita tengok dekat general ward adalah, yang penting biasa kita familiarize dengan general ward dulu lah. Patient kiranya bukan patient yang neonate. Yang neonate tu lain sikit dia punya cara management, mencabar jugalah. Biasa kita akan adaptation awal-awal di general ward. Patient baby yang besar-besar sikit, yang 4-5 bulan, beberapa tahun, ataupun sampai, tak pasti dia ambil sampai umur berapa. Ada yang 12 sampai 18 kalau tak silap. Tapi jarang lah yang remaja, biasa 12 ke bawah. So dekat sini kita nak belajar cara clerk patient pics lah. Contohnya respiratory case. Dalam muka surat 98 boleh tengok. Respi case biasa most common patient akan datang dengan asma, acute bronchiolitis, pneumonia. Boleh jadi juga croup ataupun pertussis. Contoh saya try cakap apa yang kita kena tulis masa clerk patient. Contohnya 2 years old Malay boy, full term SVD, antenatal uneventful, current weight dia berapa currently, this is second hospitalization,
first hospitalization at 1 year old, admit due to AGE, admit dekat hospital mana for 2 days, immunization up to age, development up to age. Tanyalah mak dia sama ada perkembangan dia okey ke, ikut masa ke, ataupun lambat sikit ke. Tengoklah CDD ke patient tu dia ada delay mana-mana ke, speech delay, under terapi. Immunization, vaksin memang tak ada tinggal ke, memang ikut jadual ke, memang ikut. Biasanya dia orang cakap ikut lah. Lepas tu presented with a rapid breathing for the past 2 days, worsening on day of admission today at 12 PM. Mother noted chest in drawing. Otherwise no facial congestion, no bluish discoloration. Facial congestion tu ada tak batuk tu? Oh sorry, yang tu dalam bau batuk. Boleh juga. Ada tak sampai batuk tu teruk sampai muka jadi merah, tu facial congestion. Sampai muka jadi biru, tu bluish discoloration lah. Rapid breathing 2 days. Patient ada cough for the past 3 days, chesty in nature. Lepas tu kita rule out sekali pertussis. No prolonged bouts of cough, no barking cough. Lepas tu associated with dia ada fever for the past 3 days. Continuous and no rigor, temporary relief by syrup PCM. Highest documented temperature at home 38.6. Lepas tu patient ada post-tussive vomiting times 2, non-bilious, no blood, milk content. Lepas tu ada runny nose for the past 1 day with associated with clear nasal discharge ke ataupun greenish discharge. Patient also had lethargy. Mother noted patient sleep all day, usually active and playful. Reduce oral intake today. Usually berapa dia ambil? Usually take 2 bottle 4 ounce each per day. However, today only tolerate 2 ounce of milk. Otherwise, mother unsure about past urine. Claim as pampers heavy as usual. No diarrhea. So ada sick contact with brother, ada URTI symptom, fever juga, not from dengue prone area, no history of travel, no water activity. So, kita rule out jugalah demam tu. Basically dia datang dengan rapid breathing, cough, fever. Lepas tu lethargic and poor oral intake. Lepas tu kalau kita rasa patient ni macam asma je, rule out juga. Pernah tak ada selalu datang sedut gas dekat kecemasan, frequent nap, kecemasan ataupun dekat klinik mana-mana, ada pump tak kat rumah? Tak. Kita pun tanya dalam minggu lepas hari-hari tak dia sesak nafas, no daily symptom. Ada tak malam ketika dia sihat dia batuk-batuk dan sesema? No. Kalau tak, no nocturnal symptom. Contohlah dalam minggu lepas atau bulan lepas. Ada tak kalau dia main dia mudah letih? Kalau dia sihat, ketika dia sihat, kita sedang nak rule out, nak tengok interval symptom lah. No daily symptom, no nocturnal symptom, no exercise induced symptom. Lepas tu rule out ada tak dalam keluarga ada yang ada asma ataupun allergic rhinitis, kiranya atopic disease lah. Ada tak yang ada eczema? Lepas tu pernah frequent nebulization ke tak, berapa kerap? Biasa sebulan sekali ke ataupun dalam 2 tahun ni 2-3 kali setahun ke? Nak tahu dia punya control. Apa ni dia nak tahulah. Tapi most of the time kita tak diagnose lagi lah asma. Kalau tak silap ada orang cakap lebih 4 tahun baru boleh diagnose atau 6 tahun. So kita tak akan diagnose asma tu pada awal-awal. Mungkin kita akan diagnose viral induced wheeze ataupun multi trigger wheeze sebelum lah berapa kali banyak sangat masuk, and then masa tu kita nampak macam ada family history strong, mungkin masa tu baru kita diagnose asma. Lepas tu tanya biasa apa yang menyebabkan dia mudah tak sihat, mudah nampak lelah, sama ada habuk, dust ataupun tempat sejuk, aircon atau minum air sejuk, ataupun kalau dia tak sihat dia mudah lelah. So trigger boleh jadi URTI, cold weather, cold drinks, dust ataupun ada cat atau pets lah kat rumah.
Okay, boleh juga tulis masa kelak tu no cat or carpet at home. Father tu smoker ke tak. Okay, basically itulah resipi cases yang kita biasa kelak. Okay, saya pergi pada next topic, PITS notes. Ini antara yang must know lah untuk dalam posting PITS. Okay, what are the common antibiotics in PITS lah. Pneumonia dekat hospital saya dia bagi Augmentin. Kalau suspek atypical pneumonia, cover dengan Azithro juga 3 hari. Kalau patient dah pergi GP beberapa kali ambil antibiotik, tak okey juga, kita diagnose dia partially treated pneumonia lah. Boleh jadi bagi cephalosporin. Ada specialist suka cefepime, ada cefotaxime, depend. Kalau skin lesion, biasa kita cover dengan Cloxa. Meningitis kita ambil yang high sikit antibiotik, imipenem, C-pen. Kalau encephalitis, suspect encephalitis, Rocephin dengan acyclovir. Kenapa cover dengan acyclovir? Sebab nak cover viral juga, which is commonly virus yang boleh buat encephalitis adalah HSV. Lepas tu thyroid, leptomyelidosis, bagi Rocephin. Acute tonsilopharyngitis, acute pharyngitis merah, kan tengok throat dia redness ada ataupun throat grade 1 to grade 2 ke, tengok ada issue date ke tak. Biasa kalau ada issue date atau memang ill looking, bagilah antibiotik. So Augmentin. Kerana macam sore throat, acute tonsilopharyngitis, pharyngitis dengan pneumonia, Augmentin biasanya. Ada yang KED level, kalau boleh bagi balik biasa amoxicillin dululah. Kalau tak okey juga demam, baru Augmentin. Kita start dengan first line dulu sebab tak nak resistant kan. Onco case biasa saya jumpa yang high lagi lah, amikacin, imipenem, vancomycin. Okay. Alright. Kalau patient on antibiotik 48 jam masih ada spike of temperature, biasa memang kena specialist suruh upgrade lah antibiotik. Okay, fluid management. Yang kedua, fluid management in AGE. Kita ada dua lah, correction dengan maintenance. Correction tu kalau kita nampak patient memang fluid deficit, memang lethargic sangat sampai ada sunken eye, kena tengok balik sign of dehydration, type of dehydration. Kita akan correct guna normal saline. Bolus lah kiranya. Bolus classify patient mild, moderate, severe. 5 ke 10. Saya 5, 7.5 10% dehydration. Macam mana nak kira dia adalah, contoh kita ambil 5%. Tengok dah PITS protocol, jenis-jenis dehydration tu. Contoh kita ambil 5%, 5 bahagi 100 darab body weight. Patient body weight in gram. Jangan kg, ambil yang gram. Contohlah, saya ambil je contoh dalam buku ni, 5 bahagi 100 darab 200. Contoh 2 kilo darab 2000. So 5 bahagi 100 darab 2000, patient akan dapat 100 cc. 100 cc tu per hour. Ini contoh tau, macam likely lah patient 2 kilo kan, macam tu, umur 2 tahun ke. Okay, 100 cc correct in 12 hours. Kiranya kalau start sekarang pukul 1, kita dalam plan tu 4 IV drip, normal saline, 100 cc per hour for 12 hours. Till pukul apa? Start pukul 1 ni sampai 1 tengah malam lah, 1 pagi, 1 tengah malam, 12 jam. Tapi tak pernah lah kita macam bagi correction tu sampai 12 jam. Biasa dalam plan tu reassess back after 3 hours of this fluid correction, normal saline. Kadang-kadang pukul 4 tu kita reassess, kita off lah. Jarang lah sampai 12 jam. 12 jam tu sebagai nak tulis dalam plan sahaja. Kita reassess. Kalau pukul 4 tu masih letih, nampak macam skin tegel, tak okey lagi, sunken eye, ada macam tongue tu coated lagi, so continue. Mungkin kita reassess back after 2 hours. Sebab fluid ni sangat bahaya lah untuk budak sebenarnya.
So most of the time kita akan kena ada AGE ni, kita kena ada 2 IV line, satu untuk correction, satu untuk maintenance kalau yang teruk. Kalau yang tak teruk sangat, biasa satu line je untuk maintenance. So normal saline adalah untuk correction. Kalau untuk maintenance, biasa kita guna half saline D5. Sebab patient budak ni dia tend mudah nak hypoglycemia, so kena ada D5 juga untuk maintain. So kita guna maintenance ni guna Holiday Sagard punya formula. Biasa more than 1 year old lah kita guna. Contoh patient okay. So first 10 kg kita darab dengan 100 cc, second 10 kg darab 50 cc, next 1 kg darab dengan 20 cc. Contoh kalau patient adalah 15 kilo, basically yang dia kena dapat adalah first 10 kg tu 10 darab 100 jadi 1000, second 10 kg 50 darab 5 contoh 20 kilo dia. So the second 10 kg tu 10 darab 50 jadi 500, 1000 darab tambah 500 jadi 1500. 1500 tu kita bahagi dengan 24 jam. Contoh boleh try kira. Kalau patient at least 20 kilo memang 1500. Kalau selebihnya tu baru kita darab dengan 20. Ingat first 10 kg kena darab dengan 100, second 10 kg darab 50, the next kg after that kena darab dengan 20. Contoh patient memang 20 kilo, 1500 tu memang dah pastilah. 1500 cc half saline D5 bahagi dengan 24 jam. Yang ni kena bahagi dengan 24 jam. So 62 cc. So kita kena tulis dalam plan IV drip full maintenance 62 cc per hour half saline D5 over 24 hours. So setiap jam memang ada drop mat yang kena kira 62 cc, 62. Yang tu kalau 20 kilo. Contoh kalau 23 kilo. So 20 yang pertama dah 1500. So the next 3 kg adalah darab dengan 20. 3 darab 20 jadi 60 lah. 60 kan. So 1560 bahagi 24 jam. So 65 cc. Patient tu kalau 20 kilo dia dapat 63 cc per hour. Kalau dia tu 23 kilo dia akan dapat 65 cc per hour half saline D5 maintenance. In case lah esok kita review patient nampak aktif, semalam letih, aktif, so kita boleh reduce daripada full maintenance tu 63 tu bahagi 2. So kita tulis ada certain yang boleh kita reduce diri, ada certain hospital yang memang tak berani bagi HO reduce. So kita boleh suggest doktor patient more active compared yesterday, macam boleh tolerate orally, banyak dah dia minum. So boleh kita reduce full maintenance ni jadi half maintenance tak doktor? So kita tulis dalam plan lah, kalau MO tak datang lagi, KIV reduce IV rate to half maintenance 31 cc per kg half saline D5 over 24 hours. Sampai MO datang boleh reduce je lah half maintenance KIV of IV rate petang ni. So review petang tu tengok patient memang sangat aktif, tak vomit, tak diarrhea dah, so boleh off. Biasa boleh off, minum okey tu sama ada petang tu boleh balik ataupun esok boleh balik. So sangat penting lah Holiday Sagard ni, pengiraan dia more than 1 year old lah biasanya. Apa lagi yang kita perlu tahu adalah, biasa kalau patient nak pergi CT scan, HO yang kena accompany lah, kena tahu apa sedation yang staff nurse kena prepare. Dekat hospital saya biasa guna oral chloral hydrate, midazolam, morphine, ketamine. Kalau patient nak pergi CT sebab takut dia menangis, ultrasound ke, dia tak compliance ataupun MRI, memang kita bagi oral chloral hydrate. Patient dalam nak tolak ke bawah tu,
kita dah bagi siap-siap. Misi akan serve lah, suruh patient minum oral chloral hydrate 50 mg per kg. Lepas tu kita pun standby bawa Mida dengan morfin ke bawah juga. So Mida tu biasa 0.1 mg per kg. Staff nurse akan prepare times 2. Maksudnya kalau dia umur 10 kilo, 0.1 mg ni dalam 1 mg lah. So misi akan bawa 2. So try 1, staggered lah, jangan banyak terus. 1 gram dulu. Kalau tak tidur lagi, biasanya ada yang dah tidur dengan oral chloral hydrate. So kalau pergi kat sana tak tidur lagi, bagi 1 mg slow. Dan kalau boleh bagi 1 lagi, so jadi 2 times 2 lah. Bagi 2. Lepas tu kalau tak tidur lagi, biasa bagi morfin. Standby 2 juga, 0.1 mg per kg times 2 juga morfin. Kalau tak tidur tu, biasa kita inform MO lah. Doktor, saya Amalina daripada HO daripada Enam Selatan. Ada satu patient nak CT scan, tapi given already oral chloral hydrate, Mida times 2 berapa mg per kg tu cakap. Morfin bagi times 2 juga. Total jadi Mida tu total kita dah bagi 0.2 mg per kg lah. Morfin pun dah 0.2 dah maksimum. Tak tahu. Kalau Mida kat sini, seingat saya kita boleh bagi sampai 0.5 mg. Tapi biasa HO tak berani lah, kita bagi 2 je, 0.2 je maksimum. Kalau tak okey juga, bagi morfin. Kalau tak okey juga, call MO. Doktor, saya dah sidik guna Mida, morfin 2 times 2 dah. Tak tidur lagi patient. So kita orang prepare ketamine. Sometimes ada MO dia cakap bagi ketamine. Ada orang ada MO dia akan turun sendiri. So kena prepare juga reversal. Mida adalah IV flumazenil, reversal morfin adalah naloxone. Okey, setakat tu sahaja. Yang basically yang memang sangat common untuk kita guna masa PICS. Itu yang common sangat. Okay, terima kasih kerana sudi join. Okay, next time kita buat lagi. Assalamualaikum.